Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Risiko TV, which is trader yang sebenar. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel ini, dan kepada yang belum, boleh tekan button subscribe di bawah untuk aku lebih bersemangat untuk share sebarang perkara berkaitan SPO. Dalam video yang sebelum ni, aku ada share pasal IB zone, inside bar zone untuk trend yang menurun. So ini untuk trend yang menaik. Untuk menaik, sebelum tu untuk kita recap sekali lagi, IB zone ni kita guna entry bila kita tahu trend apa yang berlaku. Contoh, bila trend menurun, kita boleh guna IB zone. Bila kita tahu trend tu menaik, kita boleh tahu IB zone. Sebab tu pentingnya kita kena tahu trend yang apa yang disediakan buat pada waktu berkenaan lah. So kat sini kita fokus kepada trend yang menaik. Untuk trend yang menurun, apa boleh refer pada video sebelum ni lah. So pertama sekali kita kena tanda IB zone lah. So bila dia menaik macam ni, masa ni kita tak tengok trend lagi. Kita nak fokus IB zone saja. Yang mana yang ada yang membelikkan candle yang membelikkan IB zone tu berlaku lah. So kita tanda, kita follow candle by candle lah, body to body. Contoh kat sini, adakah ini valid? Kita panggil dia sebagai IB zone. Tak lah, sebab yang mock dan yang anak ni, so ni mock, yang pertama ni mock. So yang kedua ni anak lah. Anak pertama dah pecah, start valid. Dia sekurang-kurangnya anak yang ketiga kena pecah. So anak pertama, anak kedua, anak ketiga kena pecah lah. Tapi untuk kes ni mock dia hanya bukan mengandung lah, anak pertama tu dah pecah. Itulah. And then bila dah berlaku macam tu, kita follow kepada candle yang kedua lah. Kita kena follow candle by candle. Sebab tu aku prefer guna untuk time frame 3 minit ke atas. Kalau seminit tu dia terlampau banyak noise, dan kita pun terpaksa nak menghadap laptop tu dengan menghadap handphone tu 24 jam lah. So macam ni kita tanda. Contoh kat sini, bila dah dia masih valid, maksudnya bila dah ada 2 candle, apa tanda, apa buat alert lah kat sini. Ada tak candle yang pecah? Tak ada pecah, maksudnya masih berlaku lah benda tu kan. So kalau candle ketiga pecah, dia bagi signal kita kalau pecah, maksudnya tak valid dah. Kita tanda itu sebagai IB zone. Okay, so ni candle anak pertama okey, anak kedua dah pecah, so tak valid. So bila tak valid, kita terus ubah lah kat sini pula. So yang merah ni dijadikan sebagai mock. So ni anak pertama dah pecah, tak valid, dan kita ubah ke candle yang seterusnya lah. Adakah masih valid? So kat sini adakah masih valid? Ni ada mock, ni mock dia. Mock. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dia bagi doji. Okey, doji. Anak ketiga dia bagi doji, anak keempat merah. So merah ni dan dia pecah atas. Pecah atas untuk merah ni case by case, kita tengok dia close di luar box IB zone ataupun di dalam IB zone. So macam ni dia pecah dan dia turun balik, so kita tak kira dia pecah, sebab kita nak tengok dia close di mana. So sekarang ni dia pecah di atas, lepas tu dia close kan, merah kan, dia close di dalam IB zone. So kita tak valid sebagai pecah lagi. Dan kita tengok yang candle yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, anak yang ke-5 dah pecah. So pecah memvalidkan dia kata apa, memvalidkan IB zone tu untuk kita cari entry lah. Ataupun ni kita panggil candle confirmation. Confirmation dia bila kita buat satu zone tu, kita nak cari candle mana yang pecah. So ini adalah candle yang pecah. Okay, dan sebelum tu lah, sebelum kita terlupa, sebelum pecah ni, kita kena tengok bila dah ada 3, maksudnya bila dah valid inside bar zone tu, kita tengok trend dia sedang buat apa. So trend dia sedang menaik. So bila trend sedang menaik, ini yang kedua, syarat yang kedua, kenal pasti trend sebelum IB tu lah. Maksud sebelum IB ni apa trend dia. Okay, kita kat sini kita nampak trend dia sedang menaik. Ni aku tak lukis lah candle by candle kan, jadi lambat pula. So kita kenal pasti dia trend dia sedang menaik, dan bila dalam IB ni kita nak mencari dia menaik ke atas lah. Maksudnya ada satu candle yang break ke atas untuk disambung kenaikan. So dia macam ni, dia naik, dia buat sideway kecil dan dia pecah. So pecah ni ni dipanggil, yang ketiga ni tunggu candle confirmation. So inilah candle confirmation, anak yang ke-5 pecah. Syarat yang tadi, yang syarat asas dia anak ketiga kena pecah. So ketiga masih tak pecah,
should be valid lah untuk kita panggil IB zone. So sekarang ni anak kelima pecah. So bila nak entry bila dia retest. So dia retest balik dia pecah, dia masuk balik dalam zone. Masalah kita entry di sini. Lepas kita entry, kita terus pasang SL. So SL ni yang temporary lah. So kita pasang macam sebelum ni aku cakap, kalau yang untuk downtrend kita pasang atas sikit kan. So sini kita kena cari satu candle sell lah. Sell yang mana dia, kalau dia nak pecah, dia kena pecah candle sell ni. So kita letak di bawah dia lah. Maksudnya kalau dia nak meneruskan penurunan, dia kena break candle sell ni. Kena sini aku tukar color merah lah. Kan dia naik dia bagi merah, lepas tu dia sambung hijau. So kalau benda ni nak turun, dia kena break support kat sini. So ni kita level support lah, dan kita letak di bawah sikit. Takut bila kita entry kat sini, dia masih nak makan lagi stop loss orang. Sebab bila kita entry buy kat sini, ataupun kalau hampa rasa merah ni tak berapa nak yakin, tak ada masalah. Janji dalam zone hampa entry je dekat sini pun boleh. Dekat sini masih boleh lagi. So ni aku nak kata prinsip asas dia, entry selepas dia break, masa dia retest tu kita terus entry. Tapi entry tu dengan syarat dia dah close lah body dah. Masa dia close je, terus entry lah. Jangan masa ni hampa terus, masa dia tengah running hampa nak entry lagi, takut dia bocok ke bawah. Maksudnya biar dia close dulu untuk confirmation, untuk kita entry. Ni kena confirmation, ni confirmation untuk entry. Tunggu dia close dulu, terus kita entry. Market order ke, terpulang pada hampa lah. Dengan syarat dia tak close di luar box inside bar zone tadi. Okay. Dan bila harga tu dah makin tinggi macam ni, dah naik tinggi, dia makan dulu stok lorang, dia naik tinggi tu hampa terus letak lah. So ini kita delete lah. Maksudnya kita adjust balik stop loss yang tinggi tadi, kita naikkan lah. Sebab kita yakin dekat area sini dah habis dah stop loss yang dimakan lah. So dia ready untuk naik. Macam sebelum ni aku tahu kat sini adalah level MPL, which is benda tu maximum pain level. Contoh dia beli kat sini sama macam kita. Dia beli dekat sini, dia mengharapkan benda ni naik, dan dia letak stop loss 3 ke 4 ticks kat bawah. Okay. Bila letak macam tu, dia akan terkena lah. Kat sini contoh lah kita letak kat bawah sini. Sini dia akan terkena. Sebab Jerung dia kata aku nak naik sekarang, dan aku perlukan orang yang menjual lah. So dia jual kat sini. Sebab ni dia pasang buy limit ataupun buy market. So kat sini dia letak sell stop. So dia perlukan orang yang menjual untuk dia naik. So dia beli dekat sini lah. Sebab tu dia turun ekor macam ni kan. Mungkin dia beli kat sini kan, dia beli kat sini area sini. Kalau dia tengok, dia akan makan lah. Lepas tu kita lebih selamat. Masa awal tu kita letak 5-7 tick ke atas lah, untuk lebih selamat. Dan depends lah seberapa banyak hampa punya penerimaan risiko yang hampa sanggup terima. Okay. Lepas tu dia terus naik macam tu lah. Dan boleh lah makan 10-15 tick, bergantung kepada wave lah. Macam ni aku tak kira, aku letak tepi bukan kerana wave dulu. Okay, nanti kita go through pasal wave lah, insyaAllah. Sebab wave ni dia complicated sikit, kena step by step untuk kita faham berkenaan dengan elok wave. Tapi basic macam ni lah, macam yang aku terang sebelum ni. Nampak kena betul-betul faham, sebab benda ni sangat banyak ada dalam ACPO. Berdasarkan pengalaman akulah yang sebelum-sebelum ni, satu sesi pagi tu sampai 3-4 kali keluar. Macam hari ni pun 22 bulan. Pagi tadi ada 2, petang tadi ada 2 kan. 2 tu boleh lah, kalau hamba rasa nak berani, satu Abizon ambil 5 tick. Kalau 2 pagi 2 petang dah 4 darab 5 dah 20 tick. Itu calculation mudah lah. So tak apa, kita tengok contoh untuk trend yang menaik di chart yang sebenar lah. Okay. Hari ni 22 bulan lah. Aku buat video ni pukul 6 suku petang. Maksudnya dah habis lah. Dah habis market pun dah close. So kita tengok jadi apa market. Okay, dia turun tak apa. So kita cari trend yang menaik. So masa kat sini kita, untuk yang dah belajar elite wave, dia tahulah benda ni market dah habis sebenarnya. Sebab ini adalah wave end of wave 5. Saya terang secara
Lalu lah 1, 2, 3, 4, 5. 4 tak boleh masuk dalam 1. So itulah, itu nanti kita pilih lagi lah. So kat sini kita nak fokus kepada IB zone. IB zone So kat bawah ni ada tak IB zone? Ni dia punya mak, ni dia punya anak. Terang ni. So ada sini 1. Berapa kali dia mak, anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 pecah. And then dia retest, naik terus lah. Betul? Ni dah ada 20 ticks lah. Ni kita dah dapat. Ni bukan kita nak kira tick lah, kita nak tengok sejauh mana IB zone memberi kesan. Bukan memberi kesan lah, lumayan lah sebenarnya. Cuba kalau hampa tahu cara nak guna. Okay. Okay, seterusnya kat sini dah ada satu IB zone. Ada lagi tak IB zone selepas tu? Ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. So sini ada. Kan? Maksudnya IB dalam IB zone tu dia terlepas kat sini. Dia terlepas nak masuk, tak ada masalah. So kita tengok dia masuk. Ni dia buat IB zone kedua lah. Ni IB zone pertama, IB zone kedua. Ni mak dia, anak, pecah. Retest, naik lagi. Okay, terusnya kita cari lagi. Ada lagi tak IB zone? Ni tak boleh sebab anak ketiga dah pecah. Sini adakah valid? Okay, kita tengok kat sini mak, anak, pecah bawah. So pecah bawah kat sini dia dipanggil fake out. Fake out ke bawah sebab trend dia tengah menaik. Kita nak cari naik ke atas. Okay, so kalau naik ke atas, maksudnya kat sini kalau nak kira elok wave dia, ni wave 3 lah. 1, 2, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Habis sampai 3, wave 4 sampai ke wave 5 lah. Itu kalau kita masukkan wave. Sebab tu penting juga untuk hampa tahu kalau nak ride the trend, kena faham juga wave. Tapi kalau contoh kita dah tengok kat sini trend dia menaik. Kan? Trend dia sedang menaik. Kita janganlah cari yang turun ke bawah. Cari yang pecah atas. So bila dia pecah atas, dia pecah atas. Tapi dia close di dalam box masih valid. Okay? Tapi ni dia pecah bawah dan dia close di bawah. Valid sebenarnya untuk inside bar zone. Tapi tak valid, dia berada di wave yang salah. So tak apa. Contoh kita terkena tadi stop loss lebih kurang 8 tick. Kan? Tapi masa ini confirm kita tak masuk dah. Sebab dah pukul 11 malam kan. Ini mungkin kita akan biarkan. Tapi kalau kita masuk juga kena 11 tick. Kalau dia get up tu lagi tinggi lah. Kita nak mencari kan. Kita mengharap benda ni nak turun ni. So nak turun kita letak TP bawah ni. Rupanya dia buat get up. So dia berlawanan lah dengan wave. So kita tak cari. Kita nak cari wave dia sedang menaik saja. Okay. Seterusnya ada lagi tak? IB zone ni tak ada. Anak yang ketiga, yang kedua pecah. Sini ada tak? Sini ada. Mak, anak 1, 2, 3, 4, 5. Anak ke-6 pecah. Masuk balik. Okay, ini bermula kita market dia pukul 10.30 pagi. Pukul 11 tu dia dah pecah. Dia masuk balik. Tengoklah dia punya hasil lah. Ni sesi malam, sesi pagi esoknya. Dan kita cari lagi. Ada lagi tak IB zone? So sini ada tak? Ni ada. Ni mak 1, 2, 3, 4. Anak keempat pecah. Retest entry. Okay. Ni ada. Mak 1, 2, 3, 4, 5. Anak kelima pecah. Tak sempat entry. So macam ni aku kata case by case lah. Kalau setakat dia close 1, 2 ticks, terus masuk je lah. Sebab kita punya kotak box pun 4 ticks saja. So kalau nak floating pun 4 ticks. Sebab trend dia masih menaik. Terpulang pada apa nak buat apa punya penerimaan risiko macam mana. Tapi jangan aku selalu pesan lah, jangan kejar harga. Biar pergi lah. Kalau dah beli di bawah ni, biar je lah. Kalau beli atas ni, kalau dia nak masuk, dia rasa benda tu dia okey, dia terima, dia masuk je lah. Okay. Bawah ni ada lagi tak? So sini ada. Kan? Pecah bawah. Mak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat pecah dan dia akan turun lah. Dan dia berlawanan trend. So kita jangan cari. Kita nak cari pecah ke atas. So ni berada di wave yang salah lah. Okay. So ada lagi tak dia punya IB zone? So sini pun sama. Mak 1, 2, 3, 4. Anak kelima pecah. Dia retest. Dia tak turun lah. Dia tak turun dah tu, maksudnya kita berada di wave yang salah. Tapi masa ni kita tak masuk dah kot. Sebab pukul 12.30 kan. So tak apa. Kita biarkan. Sebenarnya banyak nak cari ni.
Hampa kena ni, kena cari, kena follow candle by candle lah. Macam sini ada. Kita ambil sini. Sini mak anak pecah bawah, kita tak mau. Sebab trend dia kena menaik kan. Masih dindong kita kata, kalau bahasa mudah dia benda ni segway lah. Segway besar kan. So, tak apa, pilih dia nak segway tu. Janji kita nak IB yang menaik. Okay, kita follow pula candle by candle yang bawah ni tak ada. Okay, ni pun sama. Ni tak ada, sorry. Ni ada. Mak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga pecah. Dan dia tak retest. So tak ada lah. Tapi sebenarnya retest pun salah lah. Sebab dia berada di width yang salah. Kita nak yang menaik sahaja. Okay, ni tak ada, ni tak ada, ni ada. Okay. Mak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga pecah. Retest, entry. Itu. Macam tu sajalah, nak cari follow candle by candle. Candle by candle dan follow trend sebelum. Okay. Okay, dah habis dah trending. Kita tengok yang hari ni kebetulan kita speak market review sikit lah untuk hari ni. Kita buka kat sini lah. Dia buat get down dan dia naik atas lah. Tadi awalnya dia bagi set bar kat sini kan, dia pecah dan dia tak retest. Adalah ada seorang sahabat kita tanya, boleh tak nak masuk kat sini? Saya kata tak boleh lah. Sebab kita masuk ni maksudnya kita kejar harga. Poin utama jangan kejar harga biar, sebab dia akan berlaku lagi. And then ini yang pertama. Lepas tu dia berlaku lagi IB kat sini. Okay. Mak, anak ketiga pecah, retest. So retest dapatlah makan kat sini. Tapi masa tu saya pesan lah, hati-hati. Dan kamu tengok, kalau tengok balik dalam tok saya tu, saya pesan hati-hati sebab ini dah di penghujung trend. Sebab bukan di penghujung channel. Kalau tengok channel yang besar, kat sinilah dia buat triangle. Dia akan jadi A, B, C, D, E. Kat sini pun saya pesan hati-hati. Sebab dia dah penghujung triangle dan dia mungkin naik atas, meneruskan kenaikan. Tak apa, itu bab elite wave lah. So kalau compile macam kata tadi, kalau compile benda ni dengan elite wave lagi sedap sebenarnya kalau nak ride. Okay, sebab kita tahu kita nak stop kat mana. Macam kat sini kita curi scalping lah. 5 ticks. Okay. Lepas tu ada lagi tak masa dia pergi tu. Dia trend dia senang naik, kita cari menaik. Tapi kalau ikut overall dalam triangle, dia dah sampai ke A, B, C, D. Bila D, dia nak pergi ke E, dia kena menurun lah. So menurun, dia nak cari sell pula dah. Dia nak cari sell. So kat mana lagi ada? Tak ada, kat sini. Trend dia menurun. Lepas tu dia naik. Kita nak cari apa? Nak cari menaik lah. Kat sini dah dia pecah. Trend dia menurun. Lepas tu dia pecah. Sini agak complicated lah. Sebab kita kata sebelum ni cari trend sebelum kan. Trend sebelum dia apa? Sedang menurun. Tapi sekarang ni nak cari menaik. Menaik tu kita, kalau pandai ride, insyaAllah lah boleh. Sebab kita faham wave dia. So ni wave 1. Wave 1. Sorry kalau hampa blur lagi. Hampa tengok lah. Wave 1, wave 2, wave 3 kat sini, wave 4, wave 5. Macam tu. Wave 3 antara wave yang terpanjang. Wave 1 tak boleh panjang daripada 3. Ataupun boleh panjang daripada 3, tapi wave 3 tak boleh terpendek. So dia mesti panjang macam ni. Dia mesti antara yang terpanjang lah dalam complete 5 elite wave tu. Masa sini ada juga orang PM tanya, boleh nak buy sebab trend tak ada sebelum. Aku kata boleh je buy, tapi scalping. So dia pecah kat sini, ni mock dia pecah, masuk. And then dia retest, kita entry lah. Entry kat sini, floating 5 tick, dapat balik 8 tick. 7-8 tick. Ciao. Okay, bila dia dah start penurunan ni macam ketara ni, baru kita follow trend balik. Sebab dia nak habiskan wave 3 dia. So ni IB dia, mock dia, anak pecah bawah. Ni tak kira sebab close di atas, pecah kali kedua, dia close di bawah. Okay, kita cari entry lah. Macam ni kita floating sikit lah kan. Sebab kita entry kat sini, dia turun, dia naik balik. Tapi kita dah set dah stop loss kita di atas lagi kan. Di atas sini kalau ikutkan 10 tick. Tapi makin turun lah. Mungkin kita letak the ideal is 5 tick. Masih tak kena lah. Masih tak kena. So dia dapat balik lah. Paling maksimum 16 tick dia turun tadi. So ingat itu saja. So sebelum tu ada lagi kat sini.
Tapi dia tak sambar lah kat sini. Dia kat sini dia agak tricky. Sebab dia memang di penghujung wave 5 lah. Kan? Kalau dalam wave 5 tu dia ada lagi wave 5 dah. 5 wave kecil lagi. So kena tengok. Apa tu kita pergi ke next topic lah. So ingat itu sajalah. Hampa boleh buat backtest yang belakang-belakang ni. Hampa tengok balik sama ada trend tu naik atau menurun, dan follow lah candle by candle. Follow memang kena candle by candle, tak ada cara lain. Sebab tu aku lebih suka, bukan lebih suka lah, aku nak wajibkan penggunaan IB zone ni di at least minimum M3. Kalau penggunaan M5 dia dah jadi lain. Contoh hampa tak nak IB di M3, tiba-tiba di M5 ni bukan IB, dia dah pecah atas pecah bawah ni. Sebab tu kalau stick dengan satu time frame saja, kalau M3 saja, tanda IB di M3, tengok IB pun di M3. Jangan tengok IB di M1, jangan tengok IB di M5. Cuma kalau hampa nak tanda di M5, hampa tengok di M5, tak perlu duduk buka M3 lagi. Tapi M5 ni floating dia agak besar lah kalau dia tak jadi kan. Dia punya tick dia snack, dia punya jumlah tick naik tu agak tinggi lah, dan turun pun agak tinggi lah. So the ideal is M3. So itu sajalah untuk post kali ni. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih yang support aku, dan kepada yang belum subscribe channel ni, boleh terus tekan button subscribe di bawah. So guys, akhir kalam, I have spoken. Bye. Assalamualaikum.